Terbenam suria, bertamu malam, lafaz mulia, pemula kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam penuh kasih sayang. Salam Nadi Ilmu, aman membaca. Nurul Aini Zafirah, binti Muhammad Kamil, pelajar tahun 5 dari SK Matang Gerdu. Andai patah, saya Raja Wali, bertongkat jua saya kemari. Bukan untuk mencari kelemahan hadirin, tetapi untuk kita sama-sama mendalami dan menghayati karya hebat penuh makna yang syarat dengan mutiara kata bermakna. Jauh berbatu, hajat berdagang. Anak lubalang, meredah hutan. Bicara buku, membuka gelanggang. Kisah Natra, saya kupaskan. Natra, sebuah kisah sejarah percintaan yang penuh kedukaan. Dua peradaban yang dinodai akibat perakusan manusia atas nama agama pada seorang gadis Belanda bernama Nadra dan pemuda Melayu bernama Mansur Adabi. Kategori buku ilmiah di bawah perkelasan DW 1998. Natra, sebuah karya indah tulisan Puan Fatini Yaakob. Naskah setebal 474 halaman bercetak dengan harga RM75 Malaysia ini telah diterbitkan oleh Perpustakaan Negara Malaysia di bawah Universiti Teknologi Malaysia pada tahun 2010. Ini telah dicetak oleh Info Meditasi Sedian Berhad. Natra, seorang gadis keturunan Belanda, telah diambil sebagai anak angkat dan dibela oleh keluarga Melayu Islam. Tiada siapa yang menyangka niat murni ini akhirnya membawa kepada rusuhan yang telah menimbulkan sentimen berbau agama, bangsa dan warna kulit. Natra atau nama sebenarnya Maria Berta Hertog, gadis berketurunan Belanda berusia 13 tahun, telah diambil sebagai anak angkat dan dibela dengan cara Islam. Tercetusnya kontroversi apabila Natra dipulangkan semula ke pangkuan keluarganya tanpa kerelaan hati Natra sehingga kan menimbulkan isu rusuhan Natra di Singapura pada tahun 1950. Kisah Natra merupakan perbalahan antara dua agama, dua budaya, dua ibu dan dua negara. Buku ini meningkat kembali bagaimana kisahnya menjadi punca rusuhan terburuk pernah berlaku di Singapura. Natra dikawinkan dengan Mansur Adabi. Secara nikah gantung juga menjadi penyebab utama kesudahan kisah hidupnya yang amat menyedihkan itu. Kisah ini dukanya bukan hanya pada Natra dan Mansur, bahkan pada seluruh orang Islam di seluruh dunia. Kecewanya bukan sekadar kecewanya Natra yang kehilangan Mansur atau Cik Aminah yang kehilangan Natra, tapi cerita ini menawarkan lebih dari sekadar itu. Kisah duka ini bukan kisah pribadi milik Natra, tapi kisah yang menjadi wakil pada hati dan perasaan seluruh umat Islam. Menurut Fatini Yaakob, penulisan buku ini adalah berbentuk tulisan kewartawanan berasaskan penyelidikan di perpustakaan dan di lapangan kesinambungan daripada 4 bulan tulisan beliau mengenai Natra dalam majalah dan masyarakat terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka pada bulan Februari, Mac, April dan Mei 1986. Lantaran itulah timbul idea untuk diketengahkan kisah Natra dalam bentuk buku menggunakan kaedah penyampaian kewartawanan kreatif. Justru pembaca dapat menyelami bagaimana kisah gadis Belanda ini secara imajinatif. Hasil dari tulisan Fatini yang cukup berkesan dan lenggok bahasa yang halus untuk benar-benar menterjemahkan keris itu kepada pembaca agar mudah difahami. Buku ini merupakan buku yang memaparkan peristiwa dan kisah benar yang berlaku dalam masyarakat kita. Pembacaan dan penghayatan kisah yang dipersembahkan oleh penulis persis sebuah fiksyen ini benar-benar merobek jiwa dan emosi kita. Selaku manusia yang beriman bahawa maruah dan harga diri seseorang itu wajiblah dipertahankan, diutamakan lebih dari yang lain-lainnya. Manakah tidak, penulis benar-benar membawa pembaca ke dunia Natra sepanjang panjang pembacaan buku ini. Gaya bahasa yang digunakan dalam buku ini sangat mudah dan sesuai untuk semua golongan, termasuklah murid sekolah rendah
Tahap 2, seperti saya. Kemahiran pemikiran sejarah juga diterapkan dalam penerangan dan penceritaannya. Selain itu, terdapat juga perkataan yang digunakan mencetus kemahiran perputakaan murid yang mendorong saya menggunakan kamus untuk mencari makna perkataan. Secara tidak langsung dapat menambahkan kosakata dan perbendaharaan kata murid. Melalui pembacaan saya, terdapat banyak nilai pengajaran yang boleh dijadikan iktibar dan panduan kepada pembaca, terutama murid-murid sekolah rendah seperti saya dalam menyemai nilai kasih sayang, kehormatan, semangat patriotik, nilai keagamaan dan cinta akan tanah air. Penceritaan Fatini Yaakob yang menjadi berbeza dengan lain-lain buku perihal Natrah adalah kejayaan penulis menemukan Natrah secara langsung di penghujung usianya, juga penulis sendiri bertemu dengan suami Natrah sehari sebelum kematiannya, dan bertemu dengan ramai lagi individu penting yang menjadi watak utama dalam kisah duka ini di Belanda dan United Kingdom. Jadinya, boleh disifatkan bahawa buku ini adalah tidak ternilai harganya. Satu usaha yang amat wajib dihargai oleh orang Islam terutamanya yang telah bersusah payah penulis mengusahakannya dan tidak akan kedapatan hasilnya sama pada lain-lain buku beririsan dengan Natrah. Inilah yang menjadi pemisah yang jelas antara buku tulisan Fatini Yaakob ini dengan lain-lain buku perihal Natrah yang lain. Tiada ulasan lain yang boleh diberikan lagi selain dari gesaan kepada pembaca dan seluruh rakyat Malaysia agar segera mencari karya Fatini Yaakob ini dan menelaahnya, menghayatinya agar kita tidak sesekali lagi akan mengulangi silap dan salah yang dahulu, belajar menghargai sejarah yang duka tanah Melayu era 50-an ini dan agar kita senantiasa siap bersiaga dalam mendepani cabaran musuh luar. Ketahuilah bahawa kisah Natrah ini bukan kisah peribadi milik mereka berdua atau kisah milik keluarga Cik Aminah semata. Ianya kisah tentang kita, kisah perihal umat Islam sedunia. Kisah sejarah ini wajib diulang sebar sepanjang masa oleh generasi mendatang. Amatlah rugi jikalau karya Fatini Yaakob ini dipandang sepi dan langsung tiada dikenali oleh generasi sekarang. Kesimpulannya, kisah Natrah yang dirakamkan kembali dalam bentuk buku ini dengan gaya penulisan wartawan dan kreatif adalah kerana 4 sebab yang utama saya lihat, iaitu pertama, untuk melengkapkan kisah hidup atau biografi Natrah setelah beliau meninggal dunia pada 8 Julai 2009. Kedua, untuk memberikan maklumat yang lengkap khusus kepada pembaca yang baru mengikuti kisah Natrah. Ketiga, untuk memberikan penghargaan terhadap para pejuang membela agama dan menentang penjajah di sebalik kisah cinta Natrah dan Mantur. Dan yang keempat, untuk membangkitkan rasa cinta kepada agama, bangsa dan tanah air. Semoga perkongsian saya ini memberi manfaat dan anda belajar sesuatu dari kisah sejarah ini. Tumbuh rendang, pohonan ciku. Tempat petani memasang pelita. Berakhir di sini resensi buku. Semoga bermanfaat kepada semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.